Bertemu kembali di Minggu Baharu rentasan berita edisi 994. Saya Zuaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Lebih 2 juta kes COVID-19, PH mesti dihalang menjadi kerajaan. Projek sakit terus dibela berkepuk duit di luar negara. Benarkah amanah parti yang terlalu baik hati? Jangan sesekali tunggang agama di universiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin menyifatkan kenyataan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin melatah apabila menegaskan Perikatan Nasional bakal bertanding di kesemua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri Melaka nanti. Esko Kerajaan Negeri Pahang itu mempersoalkan niat Perikatan Nasional seolah-olah tidak berminat untuk bekerjasama dengan UMNO sejak daripada awal perundingan lagi. Lapor Sinar Harian baru-baru ini. UMNO belum lagi keluar kenyataan hendak bertanding berapa kerusi. Tiba-tiba Mahyadin pula sudah buat keputusan untuk bertanding di semua 28 kerusi. Sebenarnya siapa yang melatah terlebih dahulu? Presiden UMNO hanya cakap parti akan pergi solo bukan untuk tolak persefahaman politik. Tetapi keputusan itu atas keperluan UMNO mahu bertanding menggunakan lambang koalisi sendiri iaitu Barisan Nasional. Katanya seperti dipetik. Menurut laporan, PAS menuntut 5 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala Bersatu meminta 8 kerusi sebagai syarat kerjasama dengan UMNO bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka pada 20 November akan datang. Untuk rekod pada pilihan raya umum ke-14, UMNO memenangi 13 kerusi, sementara Bersatu yang ketika itu bersama Pakatan Harapan hanya menang 2 kerusi dan PAS pula kosong. Secara mudahnya bila UMNO memutuskan untuk bertanding di sesebuah kerusi Dewan Undangan Negeri, PAS dan Bersatu tidak wajarlah bertanding di kerusi berkenaan sebagai komitmen permuafakatan sesama Parti Melayu, tegasnya. Kerusi yang menjadi rebutan mereka ialah 23 kawasan majoriti Melayu kerana mereka semua tiada keberanian untuk bertarung di kerusi yang kini dikuasai DAP walaupun amat benci kepada parti itu. Kita ada 23 kerusi majoriti pengundi Melayu di Melaka. Sepatutnya PN bagilah UMNO bertanding sekurang-kurangnya 15 kerusi. Jadi Bersatu dan PAS boleh bertanding 8 kerusi, kata Muhammad Syarkar. Dalam pada itu, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali berpendapat bahawa UMNO patut bertanding 14 kerusi yang dimenanginya pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Dengan dukungan UMNO, PAS dan Bersatu, 14 kerusi ini sangat selamat untuk dimenangi oleh UMNO. Bersatu kekal bertanding 2 kerusi yang disandang. Pun sama, kemenangan adalah sangat dijangka dengan dukungan undi UMNO, Barisan Nasional dan juga PAS. Baki lagi 12 kerusi perlu diagihkan antara 3 parti. Dengan dukungan 3 parti utama, 5 kerusi sangat selamat untuk dimenangi bersama atas nama muafakat. Dengan itu, Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional gagah untuk memenangi pilihan raya negeri Melaka dengan 21 kerusi daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka. Pakatan Harapan boleh tutup buku, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau melahirkan keyakinan tidak sukar untuk berunding jika diletakkan atas satu matlamat, iaitu kemenangan bagi umat Islam dan bagi menghalang kemenangan Pakatan Harapan. Saya menyeru semua pihak berunding, jangan pertaruhkan kemenangan pilihan raya negeri Melaka kepada Pakatan Harapan disebabkan perpecahan setelah mana kita menjadi kerajaan hari ini disebabkan oleh perpaduan antara kita. Perpaduan adalah penyelamat, perpecahan adalah azab dan sengsara, tegas Ahli Parlimen Kuala Nerus itu. Dalam pada itu, Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor Isham Jalil membidas kenyataan Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bahawa yang tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu itu hanyalah pendirian Presiden parti itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semata-mata, bukannya pendirian akar umbi UMNO.
Azmin ini kalau bercakap selalunya songsang dan terbalik. Dalam hal ini kononnya macam dia pula yang lebih tahu apa akar umbi UMNO mahu berbanding Presiden dan orang UMNO sendiri, ujar Isham ketika mempertahankan kenyataan Ahmad Zahid. Jika kita beri kerusi kepada mereka dalam pilihan raya negeri Melaka ini, kalah atau menang, mereka akan paksa kita untuk bekerjasama dalam PRU nanti pula dan minta kita serah kerusi lagi. Kita tidak boleh terperangkap dengan helah ini dan tergelincir di lurah yang licin atau slippery slope mereka ini. Jika kita menang, mereka akan kata ia sebab mereka. Dan jika kita kalah, mereka akan kata kerjasama ini kononnya perlu dikuatkan lagi untuk menang pilihan raya umum pula, ujar Isham dalam hantaran di Facebook. Beliau berpendapat permintaan Perikatan Nasional untuk bertanding 14 kerusi di Melaka daripada 19 kawasan Melayu seperti Formula Lintah Darat atau Formula Belanda minta tanah. Non-nego, go solo, tegas Isham. Dalam banyak-banyak ulasan, kenyataan Ahli Majlis Syura Ulama PAS, Khairuddin Aman Razali paling dangkal. Alasan beliau yang mahu kerjasama Perikatan Nasional, Barisan Nasional itu secara tersirat menuduh bahawa Pakatan Harapan adalah punca perpecahan dan kemenangan bagi umat Islam hanya tercapai jika gabungan itu dihalang daripada mencapai kemenangan pada pilihan raya negeri Melaka ini. Jom China bersetuju bahawa perpaduan adalah penyelamat, perpecahan pula adalah azab dan sengsara. Kita sedang terkial-kial berhadapan dengan hakikat serangan COVID-19 yang kini mencecah lebih 2.3 juta kes dan 28,354 kematian. Selain itu, syarikat antarabangsa lari ke negara jiran. Ratusan ribu hilang pekerjaan. Puluhan ribu syarikat kecil dan sederhana pula gulung tikar. Ribuan anak-anak jadi yatim piatu. Pelajar-pelajar hilang sebahagian masa depan mereka. Tidakkah itu semua azab dan sengsara yang ditanggung rakyat Malaysia? Siapakah yang memulakan semua kesengsaraan itu? Kalau bukanlah Syaratan yang didalangi mereka. Berlaku jujur dan bertindak dengan keadilan, kerana itu adalah tuntutan Islam yang patut dihalang bukan Pakatan Harapan, tetapi mereka yang menyebabkan azab dan sengsara rakyat menjadi berganda-ganda akibat kegagalan kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional menguruskan serangan COVID-19. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadi Mat Yassin memberitahu rakyat Malaysia bahawa kerajaan sudah tidak banyak wang. Beliau berkata kerajaan telah memperuntukkan 600 bilion ringgit dalam belanjawan 2021 dan beberapa pakej rangsangan untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat COVID-19. Sudah banyak kita belanjakan wang tahun ini. Tahun lepas, apa sebab? COVID-19. 340 bilion ringgit untuk pakej-pakej rangsangan, 322 bilion ringgit untuk belanjawan. Kita tak ada banyak wang seperti sebelum ini. Kerana perkara yang paling penting bagi kita adalah memastikan kehidupan kita. Kita seharusnya dapat menguruskan diri dengan lebih baik. Katanya kepada masyarakat Sing sempena sambutan perayaan Vaisakhi di Petaling Jaya seperti dipetik Malaysia Kini pada 12 April lalu. Malah kerana tiada wang untuk menguruskan COVID-19 termasuk membeli vaksin, maka wang untuk generasi akan datang. Dalam kumpulan wang amanah negara atau KWAN turut dirembat sebanyak 5 bilion ringgit. Tiba-tiba kita dikejutkan pula dengan pemberitahuan bahawa projek Trans Sabah Gas Pipeline atau GSGP dan Multi Product Pipeline MPP telah dihidupkan semula oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada 10 Februari lalu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM didesak untuk menyiasat projek Trans Sabah Gas Pipeline atau TSGP dan Multi Product Pipeline MPP yang dihidupkan semula oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada 10 Februari itu. Untuk rekod, kedua projek tersebut diluluskan pada zaman pentadbiran Barisan Nasional oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Dalam hubungan ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan berkata SPRM perlu menyiasat projek TSGP dan MPP tersebut seperti yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan di Parlimen baru-baru ini. Desakan ini dinyatakan oleh Presiden Keadilan Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dan Presiden UPCO Medjus Tanggau. Menurut mereka, bayaran telah dibuat ke atas kedua-dua projek TSGP dan MPP yang diluluskan zaman Barisan Nasional sebanyak
daripada nilai pembinaan atau 8.3 bilion ringgit. Walaupun kemajuan kerja yang belum diaudit hanya 13% setakat Mei 2018. Nilai pembinaan keseluruhan TSGP dan MPP ialah 9.4 bilion ringgit tanpa mengambil kira kos tambahan, pelbagai pengurusan pakar dan pengambilan tanah sebanyak 1.7 bilion ringgit. Oleh itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM wajib menyiasat sepenuhnya mengapa projek TSGP dan MPP yang telah gagal ini dimulakan semula pada 10 Februari lalu oleh Perikatan Nasional di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadi Mak Yassin, ujar mereka. Di samping itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan juga menggesa SPRM untuk melipat gandakan usaha menyiasat isu Pandora Papers yang telah menamakan sejumlah tokoh korporat dan ahli politik yang didakwa memiliki akaun-akaun luar pesisir atau offshore accounts dan sama ada duit yang disimpan di dalam akaun-akaun ini berasal dari sumber yang sah atau dari kegiatan-kegiatan yang melanggar undang-undang. Adalah mendukacitakan jika SPRM tiada keupayaan memperoleh maklumat khusus dan perlu bertanyakan Ketua Pembangkang tentang Pandora Papers. Sungguh pun beliau tidak memiliki sumber-sumber seperti yang dipunyai SPRM dan juga tiada kepakaran siasatan khas berkaitan isu ini, tegas mereka. Begitulah nasib rakyat Malaysia. Bilangan terkumpul sakit kerana COVID-19 mencecah lebih 2 juta. Kerajaan gagal menguruskan COVID-19 yang meninggal dunia dan anak-anak menjadi yatim piatu takkan hidup kembali. Tetapi projek sakit yang sudah ditamatkan hayatnya oleh Kerajaan Pakatan Harapan kerana tidak sepadan status kemajuan pembinaannya dengan kos yang sudah dibayar mendapat pembelaan dan tiba-tiba hidup semula. Seolah-olah tidak cukup kejutan Pandora Papers yang ditanggung oleh rakyat Malaysia. Kejutan untuk rakyat yang sakit kerana terpaksa menanggung karenah pemimpin negara yang menyebabkan 900 bilion ringgit berkepuk di luar sana. Entah dari sumber mana, sambil lari daripada melangsai tanggungjawab bersama. Inilah yang sedang berlaku. Adakah SPRM akan terus membisu? Kebebalan apakah ini? Pada 21 November 2018, media melaporkan saman fitnah yang difailkan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof yang ketika itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama terhadap bekas pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Kamarul Zaman Yusof diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi. Kamarul Zaman selaku defendant memohon maaf dan menyatakan kekesalan terhadap artikel bertajuk Dr. Mujahid antara kuda tunggangan terbaik DAP yang dimuat naik dalam akaun Facebook miliknya pada 25 Mei 2017. Saya dengan rendah diri dan suci hati tanpa sebarang paksaan memohon maaf kepada Mujahid atas penerbitan artikel itu. Saya dengan ini juga menarik balik artikel itu dan berjanji tidak akan menerbitkan kembali artikel berkenaan mahupun apa-apa kenyataan yang seumpama dengannya, kata Kamarul Zaman seperti dipetik bernama. Dalam saman yang difailkan pada 13 Julai 2017, iaitu sebelum pilihan raya umum ke-14, Mujahid mendakwa Kamarul Zaman menuduh beliau kuda tunggangan DAP dan berkata kenyataan itu menjejaskan imej, reputasi, kedudukan dan kerjayanya sebagai umat Islam, ahli parlimen, pemimpin parti dan masyarakat. Beliau menuntut ganti rugi sebanyak 5 juta ringgit termasuk ganti rugi keterlaluan atau teladan untuk label. Mengulas mengenai prosedur mahkamah itu, Mujahid berkata beliau mendapat keadilan selepas defendant mengemukakan permohonan maaf dan menyatakan kekesalan terhadap penerbitan artikel berkenaan. Kedua-dua pihak bersetuju menarik balik tuntutan saman utama dan tuntutan balas tanpa sebarang perintah berhubung kos. Adakah perkara tersebut selesai dan kedua pihak berlapang dada? Tidak juga. Mujahid telah menulis rencana disiplin ilmu bukan sentimen murahan yang diterbitkan oleh Malaysia Deadline pada 30 Mei 2017. Tulisan tersebut antara lain menyebut kegilaan pensyarah ini menyerang amanah dan saya serta obsesinya pada kebencian DAP tidak kenal batasan dan nilai keilmuan. Dia sanggup menganggap maqasid syar'iyah ialah atas dorongan DAP dan G25 hanya kerana mereka menyokong pendekatan maqasid. Jadi amanah dengan pendekatan maqasid syar'iyah adalah boneka DAP dan kelompok liberal. Untuk rekod, rencana Mujahid masih ada sehingga kini. Rencana Mujahid itu mendorong Kamarul Zaman untuk menghantar writ saman mendakwa Mujahid selaku memfitnah beliau. Bagaimanapun, Mujahid Yusof pada 17 Februari 2021 berjaya membatalkan saman fitnah tersebut. Seterusnya, pada 29 September 2021, media melaporkan wartawan Harakat Daily Aziz Muda mengemukakan
memukakan permohonan maaf secara bertulis kepada Mujahid susulan isu usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Sajat yang didakwa memakai telekung dan berpakaian seperti wanita ketika menunaikan umrah tahun lalu. Aziz didakwa memfitnah Mujahid dengan menerbitkan artikel yang bertajuk Sajat, Mujahid dan Kerajaan Pakatan Harapan patut dipersalahkan dan keterlanjuran Sajat, kesilapan Mujahid dan Kerajaan Pakatan Harapan. Mujahid sedia memaafkan pihak yang melemparkan pelbagai fitnah terhadap beliau. Itulah yang membezakan pemimpin amanah dengan penyokong PAS mahupun UMNO. Bukan hanya Mujahid yang mengamalkan sifat tawaduk dan sikap yang terbuka. Sikap tersebut turut dipegang oleh Naib Presiden Amanah Adli Zahari. Bagi saya, siapa sahaja sama ada 3, 4 atau 5 orang yang mahu membentuk kerjasama, kerana bagi kita yang paling penting bagaimana kita boleh bekerjasama bagi pandangan dan pendapat, dan dalam masa yang sama apabila diberi mandat kita boleh beri keyakinan kepada rakyat bahawa kita boleh bagi sesuatu yang baik kepada Melaka dan Malaysia secara seluruhnya. Dan saya yakin Idris Harun mempunyai semangat yang sama. Katanya dalam dialog pentas dinamik di Facebook TV Dinamika yang disiarkan secara langsung baru-baru ini. Adli menjelaskan Pakatan Harapan mempunyai agenda penting iaitu pemerintahan yang baik seperti mana yang dituntut oleh parti komponen PH iaitu Amanah. Salah satu komponen parti Pakatan Harapan kita adalah Parti Amanah Negara. Kita dalam amanah mesti ada 3 nilai utama. Kepada kita kecekapan, kebertanggungjawaban dan keterusan kita, ujarnya lagi. Menurut beliau, Pakatan Harapan mahu melahirkan kepimpinan yang boleh menjadi teladan kepada masyarakat keseluruhan. Sebab itu, siapa yang bersama Pakatan Harapan, kita sentiasa terbuka untuk beri sokongan. Apatah lagi mereka bersama kita mempunyai kualiti kepimpinan yang boleh kita adunkan untuk jadi pimpinan masa depan. Pakatan Harapan sentiasa terbuka, tegasnya. 4 ahli Dewan Undangan Negeri telah menyebabkan Kerajaan Melaka tumbang dan membawa kepada pilihan raya negeri iaitu bekas Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, Datuk Nur Azman Hassan, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti dan Datuk Nur Afendi Ahmad. Bagaimanapun, Pakatan Harapan telah membuat keputusan menolak bekas ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Batu Nur Hizam Hassan Bakti untuk dicalonkan mewakili Pakatan Harapan di pilihan raya negeri Melaka pada 20 November ini. Kata pengerusi Pakatan Harapan Melaka itu, Pakatan Harapan sentiasa terbuka menerima individu atau parti politik untuk bersama-sama dengan mereka, tetapi mempunyai syarat penting untuk dipatuhi. Nah, begitulah sikap pemimpin amanah yang tidak serik untuk berbuat kebaikan walaupun sering dianiaya dengan tomahan dan fitnah bertali arus. Adakah mereka terlampau baik? Maka penyokong Perikatan Nasional dan Barisan Nasional begitu bersungguh-sungguh untuk mengaibkan kedua pemimpin amanah ini. Adakah pemimpin yang berkhidmat kepada masyarakat ini kurang Islamnya berbanding Duta Khas Perdana Menteri dan gerombolannya? Ayuh pengundi Melaka, tunjukkan kalian adalah pengundi yang berintegriti dan memilih yang terbaik sebagai wakil rakyat. Kita sudah mendengar kerusi Lembaga Pengarah Universiti dirembat oleh ahli politik. Kita mendengar surat tawaran masuk ke universiti diserahkan kepada pelajar oleh ahli politik. Sekarang kita mendengar ada ahli politik menggunakan pengaruh atau memberi tekanan kepada universiti untuk menganugerahkan ijazah doktor kehormat kepada pemimpin politik. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros berkata, perbuatan tersebut amat tidak wajar. Apatah lagi untuk menggunakan anugerah berprestij itu kepada individu yang tidak layak atau kurang sesuai dengan tahap yang dimiliki individu tersebut, lapor Astro Awani. Penganugerahan ini boleh datang daripada orang perniagaan, akademik, industri, termasuk ahli politik. Kita tidak boleh diskriminasi orang politik dengan mengatakan mereka tidak layak. Cuma jangan salah guna kuasa politik untuk mendapat atau memberi tekanan atau apa cara sekalipun yang ada unsur-unsur untuk mempengaruhi universiti. Sudahlah tidak layak atau kurang sesuai. Tetapi dengan menggunakan unsur-unsur atau pengaruh untuk mendapatkan anugerah itu, tegasnya seperti dipetik Astro Awani. Radwan menjelaskan kuasa penganugerahan ijazah kehormat ini adalah kuasa institusi dan berkata hal tersebut perlu diteliti apabila ia melibatkan universiti awam, terutamanya universiti-universiti bertaraf universiti penyelidikan.
Ini kerana orang awam akan fikirkan bahawa ijazah kehormat itu adalah sesuatu yang sangat tinggi kepada institusi yang bertaraf itu. Semulanya ia, iaitu anugerah, perlu datang sebagai pengiktirafan daripada orang lain yang mengiktiraf kebolehan kita dalam bidang kita. Namun sehingga melakukan tindakan melobi ini, ia sudah macam tidak kena. Saya gusar nanti ada orang yang menggelar seolah-olah sekuntum bunga ros, tapi tiada bau ros, bermakna anugerah itu tidak setaraf dengan diri si penerima, katanya menurut laporan. Sebelum ini, Malaysia Deadline melaporkan bahawa pejabat Chancellor dan Dekan sebuah universiti di Lembah Kelang bergoncang dan berada dalam dilema apabila seorang pemimpin besar sebuah parti politik melobi agar beliau diberikan ijazah Dr. Falsafah PhD Pengajian Islam Kehormat. Kerja-kerja melobi ini dilakukan secara agresif oleh pejabat seorang menteri besar bagi membolehkan pemimpin mereka mendapat anugerah berprestij tersebut menurut laporan itu. Perkara yang tidak wajar ini dikatakan disahkan oleh universiti berkenaan. Menurut pihak universiti, perkara tersebut bakal memalukan universiti dan cendekiawan kerana rekod masa lalu ahli politik berkenaan yang menjadi punca perpecahan umat Islam dan Melayu. Walhal untuk ijazah kehormat ini kena ada pencalonan dan penilaian yang ketat, manakala dekan pula perlu membacakan fakta-fakta dan mempertahankan kenapa anugerah ini diberikan, kata sumber itu dipetik Malaysia Deadline. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin berkata, mendamba untuk mendapatkan PhD tidaklah secara mutlak salah, tetapi bukankah lebih aula jika anugerah itu diperolehi melalui lobi-melobi, sebaliknya melalui pihak universiti itu sendiri mengiktiraf pencapaian atau sumbangan istimewa kita dalam disiplin-disiplin tertentu yang memang melayakkan kita dianugerahkan PhD atau Doktor Falsafah itu, katanya dalam satu kenyataan. Maknanya di sini, bukannya ahli politik tak boleh mendapat penganugerahan ijazah doktor kehormat, tetapi pemimpin yang diberikan anugerah berkenaan seharusnya amat besar jasanya kepada politik tanah air, sama taraf dengan Saad Zaghlul, pemimpin Mesir, Nelson Mandela Afrika Selatan atau Jose Rizal Filipina. Beliau seharusnya memiliki sejarah perjuangan untuk keamanan negara dan sejagat, bukan mencetuskan kontroversi dan ketidakharmonian, tidak kira perpecahan agama maupun kaum. Lebih-lebih lagi anugerah dalam pengajian Islam. Tidak cukupkah penunggang agama dalam politik ini? Kini budaya itu hendak dibawa pula untuk menunggangnya di universiti. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.